Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu yang baru. Keperluan perlesenan bagi video dan filem yang telah pun dijawab oleh Menteri pada pagi tadi. Di mana bukan sahaja filem yang terkenal, tetapi bagi anak-anak muda dalam TikTok, Facebook, Twitter, Instagram yang mencipta kreatif konten yang tersendiri perlu mendapat perlesenan daripada pihak Finas. Saya akan beri ruang selepas ini kepada Yang Berhormat Simpan Enggam. Cadangan ini akan membunuh content creator di Malaysia yang majoritinya datang dari golongan anak muda. Lihat saja bagaimana Nilofa, Mat Lutfi, Genie Boy TV, Maxman TV berkembang di Malaysia. Ia adalah kerana kebenaran mereka untuk mengeluarkan kreatif konten tanpa wujudnya lesen-pelesenan yang teramat mahal. Kita lihat saudara Sofian yang dikenali sebagai Z King of Malaysia dengan video animasinya, kreatif konten yang begitu baik sampai diiktiraf di peringkat dunia. Bagaimana saudara Sofian ingin kekal berpengaruh di Malaysia jika kini dengan prasyarat yang baru dia perlu membayar paid up capital RM50,000 untuk mendapat lesen daripada Finas. Ini tidak adil, ini akan membunuh kreatif content developers di Malaysia yang majoritinya datang daripada golongan anak muda. Anggaran lebih 250,000 anak muda di Malaysia akan terkesan, pekerjaannya hilang, sumber pendapatan berkurangan. Saya mendesak, saya merayu kepada Menteri untuk menarik semula kenyataan beliau untuk pastikan bahawa there is consistency dan penjelasan tersebut tidak lagi akan menjerat anak muda di seluruh Malaysia. Sebelum saya teruskan, Yang Berhormat Simpan Enggam. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Sejurus Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin mengeluarkan kenyataan seperti mana yang telah disebutkan oleh YB Muar. Saya telah menerima banyak rungutan, keresahan dan juga kegusaran daripada para guru, para pensyarah dan para pendidik. Ini kerana sewaktu PKP kita tahu bahawa para guru, para pendidik terpaksa mengajar melalui wahana pembelajaran ataupun pengajaran dalam talian. Jadi mereka terpaksa menghasilkan banyak konten ataupun kandungan-kandungan video untuk mengajar. Begitu juga para pensyarah. Sehingga kini para pensyarah oleh kerana ramai di antara murid-murid yang belum lagi pulang ke kuliah, mereka terpaksa menghasilkan kandungan-kandungan yang berupa video yang mereka kongsikan di pelantar-pelantar umum. YouTube antaranya, ada di IG mereka. Jadi apabila timbul persoalan permohonan lesen Finas ini, mereka kata ini satu perkara yang agak mustahil dan juga membebankan. Mereka perlu deliver dengan izin, mereka perlu mengajar, dan kalau nak mohon lesen, bilakah pula akan diluluskan? Dan seperti mana yang disentuh oleh YB Muar, jikalaulah YB Muar lebih peka dan juga lebih risau berkaitan dengan kreatif konten atau kandungan kreatif oleh anak-anak muda, begitu juga bagi para pendidik, mereka amat risau dengan keadaan ini. Jikalau apa yang disebutkan oleh Menteri itu akan dilaksanakan, kita lihat pembelajaran pasca pandemik COVID-19 ini akan semakin sukar. Terima kasih. Yang Berhormat Simpan Enggam, sebab itu sebagai ahli berkhidmat yang muda dalam parlimen ini, saya merayulah kepada Menteri Komunikasi untuk kaji semula kenyataan beliau dan keluarkan satu garis panduan yang jelas di mana content creators khususnya kecil-kecilan ini bukan mereka yang mendapat pendapatan jutaan ringgit setiap tahun, tetapi yang kecil tidak perlu melalui prasyarat perlesenan yang menjerat masa depan mereka, pembayaran RM50,000 yang perlu mereka lalui.